Sebab itulah saya waktu jadi Perdana Menteri, saya selalu melawat Sabah dan juga Sarawak. Dalam 9 tahun lebih kerap daripada Perdana Menteri yang keempat yang telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Mungkin kalau saya tanya pada tuan-tuan, sebab saya sebut ini sebab pengurusi warisan dia penyokong kuat pada Atok. Dia penyokong kuat. Tadi pun dia telefon Atok. Dia mengadu pula. Dia kata Najib dah datang ke Tawau. Macam budak sekolah mengadu, cikgu-cikgu. Ada budak jahat ni. Saya nak mengadu. Ini dia. Saya pula disebutkan. Dalam banyak-banyak pemimpin saya pula. Takut pada bosku ke? Ngadu pada Atok. Atok nak datang ke Sabah ke? Saya suka kalau Atok datang ke Sabah. Sebab mana-mana tempat dia datang, Barisan Nasional menang lebih besar. Saya harap dia datang ke Sabah, kempen di Sabah. Sebab orang Sabah tahu dalam masa 22 tahun 22 bulan kemudiannya jadi Perdana Menteri yang ke-7, apa yang dibuat untuk orang Sabah? Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat? Kalaulah dia kata bahawa inilah the new Malaysia, ini Malaysia baru. Baru apa? Apa pembaharuan yang dibuat? Apa? Tak ada siapa boleh jawab. Kalau saya tanya pada tuan-tuan di sini, apa yang peninggalan dia, legasinya pada orang Sabah, apa dia? Tak ada orang jawab. Senyap, sepi. Ada yang buat tangan macam ini. Orang India kata apa? Ilek. Saya pandang ke kanan tu ada orang pandai cakap bahasa Tamil. Saya cakap, tangan dia macam ni. Maknanya tak ada apa. Jadi kalau dah 22 tahun tak ada apa, tambah 22 bulan tak ada apa, kita nak bagi 5 tahun lagi ke? Saya bagi macam-macam yang lain pada orang Sabah, termasuk projek Pen Borneo Highway. Tuan-tuan di Semenanjung, kita buat lebuh raya, kita kenakan tol. Betul tidak? Di Sabah, Sarawak, kita buat Pen Borneo Highway tanpa tol. Tanpa tol. Dan saya nak mengambil kesempatan malam ini bahawa projek Pen Borneo Highway ini mula dilaksanakan pada 24 April 2016 di Kampung Andus Papar. Fasa pertama 706 km dari Sindumin ke Tawau. Fasa kedua Tramparuli ke Ranau. Fasa ketiga Tawau ke Kimanis. Dan untuk ini lebuh raya Pen Borneo Tawau ini pakej kedua, laluan Tawau Sandakan dilancarkan pada 28 Mei oleh saya sendiri yang menghubungkan Tawau, Sandakan, Kudak dan Lahad Datu. Ini dia tuan-tuan, dan kalaulah kita berkuasa tahun depan pakej ini dah siap tuan-tuan. Tahun depan dah siap. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita nak membangunkan ekonomi, kita mesti ada perhubungan. Hari ini disebutkan istilahnya apa? Connectivity. Maknanya inilah yang akan membolehkan kita pergi dari satu tempat ke satu tempat dengan tempoh masa yang lebih cepat lagi. Kita akan tiba. Saya di Kimanis tu tuan-tuan,
kita terangkan pada orang Kimanis, kalau ada lebuh raya Pen Borneo, orang Kimanis dalam masa 40 minit boleh sampai ke Kota Kinabalu, tuan-tuan. Hari ini 1 jam setengah, 2 jam mereka boleh tinggal di Kimanis, bekerja di Kota Kinabalu. Dengan maknanya mereka akan dapat kualiti hidup, taraf hidup yang lebih baik lagi. Begitulah juga orang Tawau. Kalau ada lebuh raya Pen Borneo ini, ekonomi Tawau akan lebih merangsangkan, lebih maju, lebih berjaya, kerana ada lebuh raya yang hari ini tersekat-sekat macam orang sakit, jalan macam takut. Itulah dia nasib rakyat Sabah. Pen Borneo Highway, hadiah kita, hadiah BN, tak dapat. Banyak lagi hadiah lain saya umum, termasuk juga jambatan Pulau Bombom pun. Walaupun Bombom disempurna, kena beritahu puak-puak kita disempurna. Beritahu, kalau dia kata dulu sebab dia bukan ketua menteri, jambatan tak dapat siap. Sekarang ini dia ketua menteri, tak siap juga. Apa excuse dia, apa alasan dia? Maknanya kena tipu lagi. Jadi orang kena tipu ni macam MB Pahang sebut, macam ular, kita kena patuk 2 kali dari ular yang sama. Maknanya oleh ular yang sama ini kira kita kena, orang Sabah sebut apa? Paloi. Dia bila paloi ni, dia macam menteri-menteri PH. Warisan pun termasuklah. Banyaknya paloi. Macam mana tak paloi? Kononnya kena minum sesudu sawit sehari. Paloi. Ada cadangan nak buat kapal terbang, kereta api terbang, apa? Kereta terbang, paloi. Ada nak ganti sawit dengan buluh, paloi. Ada yang tak bertindak cepat kerana Covid, oh kami nak pelancong dari mana? Ada menteri pelancongan dulu dalam kerajaan PH, orang tak berapa jauh daripada kita sini, paloi juga. Jadi banyak yang paloi-paloi ni yang menyebabkan gagal, PH gagal, tuan-tuan. PH gagal. Saya tak nafikan BN ada kecacatan kita, ada juga kelemahan kita. Tetapi tuan-tuan, tak ada siapa dapat nafikan dalam soal pembelaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kita jauh lebih baik daripada PH dan warisan. Kalau nak kata bantuan rakyat, ini Atuk selalu kritik saya. Dia kata saya ini selalu sebut cash is king. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak tolong rakyat yang termiskin, yang B40, apa cara yang terbaik? Cara terbaiknya yang beri keuntungan bukan saja pada orang miskin, tapi pada ekonomi rakyat, ekonomi negara, adalah untuk kita pindahkan cukai GST pendapatan kita daripada mereka yang membeli belah barangan, kebanyakannya orang yang lebih kaya. Hasil tu pindah kepada orang berpendapatan rendah yang miskin. Betul tidak? Jadi ekonomi kita ni tak adalah jurang yang terlalu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Kalau kita tak buat perkara ini, maknanya orang kaya akan lebih kaya, lebih cepat jadi kaya. Orang miskin mendatar. Orang miskin akan berada di tahap, di tokok yang lama. Tak ada perubahan. Saya tak rela melihat orang miskin tanpa pembelaan. Sebab itulah saya buat BRIM, Bantu Rakyat Satu Malaysia.
Kita bagi pada semua. Kalau nak tolong rakyat, tuan-tuan, takkanlah kita nak bagi barang. Sebab setiap orang tu keperluannya lain. Ada orang nak tilam baru, kan? Takkanlah saya nak usung tilam nak bagi pada tiap-tiap penghuni rumah, kan? Tapi bukan semua nak tilam. Ada yang nak dapur, ada nak kasut untuk anak dia, ada nak beli baju untuk isteri dia. Keperluan masing-masing berbeza. Jadi kita bagi duit masuk dalam bank account dia. Dia ada permintaan tempatan. There is demand in the local economy, mana ekonomi tempatan maju. Ada permintaan, dia pergi kedai beli belah, kedai pun maju. Barangan pun tambah, cukai pun naik. Semua orang untung. Ini teori, bukan teori omong dari Pak Pandir. Ini teori yang benar-benar berjaya merangsangkan ekonomi rakyat, tuan-tuan. Betul tidak? Betul. Ya, betul. Jangan. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.